bersama kami di Wanita Hari ini. Tadi sebelum berehat kita dah dengarkan antara pengalaman-pengalaman tentang kenangan indah bersama dengan Siti Zarah sendiri. Kita nak tanyakan juga kepada rakan wartawan antara yang banyak juga membuat tulisan-tulisan berkaitan Allahyarhamah Siti Zarah ini, Farin. Baik, dan untuk JD sendirilah, kalau kita lihat sebagai seorang wartawan hiburan yang mengenali beliau dengan sangat akrab, apakah terkesannya, apakah kesannya bukan saja kepada mereka yang terdekat tetapi juga kepada industri seni itu sendiri, JD? Silakan. Jadi boleh unmute. Silakan. Okey, sorry. Assalamualaikum. Okey, kesannya saya rasa cukup besar bila sampai to the extent BBC News melaporkan, E-News pun melaporkan sampai nampak begitu ramai yang terkesan sampai di luar negara sendiri terpanggil untuk melaporkan benda ni. Kerana sebagi saya Sarah ni satu benda yang saya paling akan rindui ialah gelak ketawa gedik dia tu. Yang kalau siapa yang kenal dia, tahun depan dia memang sangat menyenangkan lah. Dengan lawak dia tu belum lagi dia masuk, kalau kita bercakap dalam on the phone, kalau dia hantar voice note tu dengan gedik dia tu bukan gedik yang buat-buat tau, tu gedik yang naturally itu adalah sikap arwah yang memang tiada galang ganti lah. Dan apabila kalau saya bercakap mengenai, kalau tadi Ustazah Anisha ada cakap pasal berdamai dengan takdir kan, saya memuji bagaimana Syuib suami arwah reda. Sebenarnya soal reda ni bukan senang kan. Sebab kita mungkin boleh cakap senang. Okey. Tapi hakikatnya itu bukan mudah. Saya telah mengikuti beberapa hari join tahlil dekat aplikasi Zoom dan saya tengok tu benda yang bukan mudah untuk dia akur. Tapi sampai to the extent Syuib kata aku sanggup harap kau pergi sebab aku tak nak kau tersiksa lagi. Dan ini adalah orang kata jalan terbaik untuk itu. Ialah kita maksudnya cara dia mensyukuri hidup adalah dengan menerima ketentuan takdir. Baik, dan sebenarnya kalau saya lihat juga daripada banyak perkongsian-perkongsian tentang pasangan ini, saya dapat lihat betapa bersyukurnya sesama mereka mendapat Syuib, mendapat Sarah mendapat Syuib sebagai pasangan masing-masing. Dan di situlah saya kira cukup jelas kesyukuran dan kedamaian bersama takdir itu dapat dilihat. Dan itu adalah antara kenikmatan yang perlu disyukuri. Ya, betul tu. Dan banyak sebenarnya perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang mereka lakukan bersama. Bukan seorang diri tapi mereka lakukan bersama yang banyak insya-Allah dapat sama-sama kita jadikan tauladan. Wati mungkin boleh kongsikan juga kepada penonton. Kalau kita lihat tentang kisah-kisah ini, walaupun kita sedih dengan pemergian Sarah, tetapi apabila kita lihat perkongsian-perkongsian tentang baiknya akhlak, baiknya perlakuan, segalanya indah-indah dan manis-manis yang dikongsikan selepas pemergian arwah, secara tak langsung ini membuatkan sebersedikit hati kita reda, terbuka dan merasakan bahawa ada banyak lagi perkara-perkara yang telah pun dilakukan oleh Siti Zarah ini yang akan diteruskan, yang dapat diberikan manfaat kepada orang lain. Dari segi pihak pengurusan sendiri, Kak Wati, apa antara mungkin perkara-perkara yang tak sempat nak diselesaikan yang akan diteruskan setelah ketiadaan arwah? Silakan, Kak Wati. Okey, sebenarnya ada beberapa projek lagu yang tertangguh yang macam ada beberapa projek lagu yang tertangguh. Contohnya lagu daripada Naim Daniel yang kita sebenarnya tak tahu kenapa, apa masalah tu, dah bertahun dah kita tak dapat record. Dan ada lagi satu lagu sepatutnya duet Syuib dan Sarah. Tajuk lagu itu adalah Hingga ke Hari Tua. Lirik lagu tu berkisarkan tentang daripada diorang muda sampai ke tua, macam mana perjalanannya. Lagu tu memang kita cuba nak record bertahun-tahun dengan Aziz Alfian, tak dapat. Rupanya Syuib kata, Kak Wati, rupa-rupanya saya tak sempat nak hari tua dengan dia. Itu yang kita orang macam, yelah Syuib, itulah sebabnya kita tak dapat nak record lagu tu. Ada lagi perancangan-perancangan, sebenarnya dia pernah, Mak, dia ingat tak dia cakap dia nak ada NGO dia sendiri. Maksudnya dia nak buat benda-benda yang baik, bersedekah semua tu. Itu antara perancangan dia lah. Tapi sebenarnya kebanyakannya apa yang dia rancang tu dia dah susunkan baik untuk kami-kami yang rapat dengan dia. Contohnya dari segi perniagaan, anak-anak, suami semua, macam ada benda yang kita orang terfikir macam, oh padanlah dia macam gini. Padahal dia macam ni.
Dia dah susun dah sebenarnya. Dia dah cakap dia nak berhenti, dia nak berehat dari berniaga, dari menyanyi. Dia cakap lagu kalau lagu terakhir buat teman tu, dia cakap dia dah suruh kita orang carikan pengganti untuk nyanyi lagu tu kalau sekiranya lagu tu pergi ke AJL. Jadi itulah antara Itu yang macam kita orang macam cakap, macam mana dia badan dah dia suruh cari, suruh ada banyak perkara sebenarnya kalau saya nak sharekan tak cukup untuk saya share ni sebenarnya. Jadi adakah pihak pengurusan dan juga dah pun berbincang dengan Syuib ke bagaimana untuk adakah perkara-perkara ini akan diteruskan ataupun bagaimana? Adakah ini akan diteruskan? Ada yang kita nak teruskan seperti kita dalam perbincangan, Syuib kata lagu hari tua tu dia akan buat, dia akan rekod juga, tapi kita orang masih lagi tengah buat keputusan. Baik. Pastinya ramai dalam kalangan apa yang sekarang kita orang tengah cuba lakukan. Ini adalah satu benda yang saya rasa saya perlu cakap. Sesiapa saja yang ada gambar-gambar arwah yang semasa auratnya tidak ditutup dengan sempurna, saya minta sangat-sangat jangan share dan simpan untuk koleksi sendiri. Kalau rindu dia boleh tengok, tapi jangan share di social media. Saya mohon yang itu yang kami yang tengah usahakan. Kami cuba menukar profil cover single untuk lagu-lagu dia yang kita pernah buat, menukar kepada gambar-gambar yang telah auratnya sempurna ditutup. Itu yang kita sama-sama boleh lakukan sebenarnya, insya-Allah. Banyak sebenarnya pengajaran yang saya peroleh daripada apa yang kita kongsikan ini. Daripada perbincangan kita ini kepada kesemua tetamu-tetamu kita, bagaimana kita melihat pemergian ini, pemergian yang sangat dicemburui, kehilangan ini walaupun sangat dirasai, dirindui, ditangisi, tetapi bagaimana kita nak mengambil semangat, kekuatan untuk bangkit, untuk kita kongsikan kepada penonton bahawa mungkin ramai dalam keadaan sekarang ini yang terkesan, ramai dalam keadaan sekarang ini yang mengalami nasib yang sama, tetapi daripada kisah ini, bagaimana untuk kita bangkit, kita bangun dan kita ambil ia sebagai sesuatu yang lebih positif. Kita mulakan dengan Mak Dia dahulu. Saya menjadikan apa yang berlaku sekarang ni sebagai contoh. Saya sendiri akan saya pernah cakap dengan saya punya family. Saya cakap saya ingin aku akan buat Yayasan Siti Sarah untuk membantu dan untuk panjangkan lagi dia punya sedekah tu kepada orang-orang yang memerlukan. InsyaAllah. Kak Wati kita jayakan. Kami juga doakan insyaAllah. Seterusnya Azharina, apa yang kita dapat belajar daripada kekuatan yang kita dapat belajar daripada pemergian Sarah ya. Pertama sekali kita harus menghargai kehidupan dan keluarga kita, juga orang-orang yang ada di keliling kita, sebab kita tidak tahu berapa lama kita akan berada dengan mereka di dunia. Dan yang kedua sekali yang patut dicontohi adalah sifat dia yang pemurah, suka bersedekah dan taat setia dia. Itu yang saya nak tekankan ya, taat setia dia kepada suami dia, kepada keluarga dia, ayah dia. Daripada dia anak dara sampailah dia berkahwin, dia setia dan sangat-sangat menyayangi Syuib dan anak-anak dia. Itu patut kita contohi. Dan macam JD cakap ya, kasih sayang dia pada Syuib tu tak ada tolok ganti dia. Baik. Okey, terima kasih Azharina dan JD sendiri perkongsian ringkas daripada apa yang dapat kita dapat daripada pemergian yang dicemburui ini. Okey, banyak benda yang menjentik hati saya dan saya percaya untuk orang lain juga. Satu yang saya rasa yang banyak ajar saya jugalah untuk terus berbuat baik. Tak kiralah siapa pun kita, teruslah berbuat baik tanpa rasa takut-takut. Tapi kalau sebolehnya, kalau kita orang kata apa, buat baik tu dengan cara tidak bagi orang nampak pun, itu lagi orang kata lagi molek kan. Dan satu lagi, kita lebih appreciate orang yang dekat. Kadang-kadang kita lupa. Kita ingat waktu yang kita ada dalam hidup ni panjang, tapi sebenarnya belum tentu kan. So cubalah kita appreciate orang yang kita sayang, family, kawan dan kawan-kawan kita jugalah semua, insyaAllah.
InsyaAllah. Dan rumusan daripada Ustazah, kalau boleh juga kita sama-sama bacakan doa. Silakan Ustazah. Sedikit yang saya nak rumuskan, dua perkara. Pertama, semua orang ada bakat untuk jadi baik. Tak perlu tunggu jadi ustaz atau ustazah. Semua orang ada bakat untuk jadi baik. Yang kedua, amalan kita kat dunia ni akan bawa macam mana pengakhiran kita, insya-Allah. Dia suka bersedekah sampai nak habis pun dia sedekah. Sampai nak habis pun dia sedekah. Ini semua bagi contoh pada kita. Tak payah fikir diri sendiri. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua mendapat satu kesan yang sangat baik. Dia pergi, dia dah tak ada tapi menghidupkan jiwa-jiwa yang telah mati. Dia pergi, dia tak ada tapi hiduplah jiwa-jiwa yang telah mati untuk menjadi orang yang lebih baik. Seorang isteri jadi yang lebih baik, lebih taat. Jadi seorang anak yang baik, Masya Allah. Seorang ibu yang baik dan sebenarnya dia sangat berakhlak. Akhlak sebagai seorang isteri, akhlak sebagai seorang ibu, akhlak sebagai seorang anak. Tak perlu jadi hebat pun untuk masyhur di dunia dan masyhur di langit, insya-Allah. Cukup gelaran sebagai seorang ibu, cukup gelaran sebagai seorang isteri yang salihah untuk kita menjadi bidadari syurga, insya-Allah. InsyaAllah. Ustazah, mungkin Ustazah di penghujung ini juga dapat membimbing sedikit doa ringkas untuk kita semua pada hari ini, Ustazah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut. Amin. Wa maghfiratan ba'da al maut. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan berikanlah tempat yang mulia untuk sahabat kami yang telah pergi, ya Allah. Luaskan kuburnya, ya Allah. Panjangkan amal-amal jariahnya, ya Allah. Ya Allah, berikanlah solehahnya beliau kepada kami, ya Allah. Wahai Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah wa la takhtim alaina, ya Allah, bisu'il khatimah. Wahai Allah yang maha menjaga dan maha sayang, Kau jagalah apa-apa yang telah dia tinggalkan. Sesungguhnya Engkaulah penjaga yang sangat baik. Amin. Kau jagalah keluarganya, Kau jagalah anak-anaknya, ya Allah. Kau jagalah suaminya, ya Allah. Amin. Sesungguhnya Engkau adalah adalah Tuhan yang maha menjaga, lebih baik daripada seorang ibu menjaga anaknya. Rabbana taqabbal minna du'a'ana wa salatana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Amin amin ya Allah amin rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kita nak ucapkan kepada kesemua tetamu-tetamu kita yang sudi berkongsi pengalaman kasih dan juga sayang, cerita-cerita indah tentang Siti Sarah bersama dengan penonton yang sama-sama insya-Allah dapat kita jadikan manfaat dalam kehidupan kita seharian. Dan apa yang dapat kita pelajari hari ini juga Fahrin, kita kalau kita kena sentiasa menghargai insan-insan yang kita sayangi, ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita. Nikmat syukur kesihatan, kehidupan. Yang mana jangan bertangguh-tangguh. Kalau rasa sayang, cakap sayang. Kalau rasa rindu, cakap rindu. Kalau nak dikongsikan sesuatu, kita kongsikan dan jangan bertangguh-tangguh. Sedar tak sedar, hidup kita terlalu pendek untuk membenci dan juga orang kata memasang rasa-rasa yang negatif di dalam hati kita sebenarnya. Jadi kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini.